Assalamualaikum, selamat petang dan selamat sejahtera kepada Madam, Komander dan semua rakan-rakan. Hari ini kami akan membentangkan tajuk kami iaitu tajuk 8, kecederaan kepala dan tulang belakang. 1. Struktur dan fungsi asas sistem saraf. Saraf tunjang. Sistem saraf ada dua, yaitu saraf pusat, otak dan saraf tunjang, dan saraf periferi. Saraf tunjang diakhiri dengan saraf periferi. Saraf tunjang membawa semua maklumat dan isyarat ke otak dan dari otak. Sebarang kerusakan kepada mana-mana saraf tunjang menyebabkan sensori atau pengawalan motor tidak dihantar ke otak. Sistem saraf pula mendapat bantuan daripada bahagian tubuh yang lain seperti otot, jantung, ginjal, dan lain-lain. Ini contoh gambar di mana saraf terletak. Sistem saraf pusat yaitu otak dan saraf tunjang. Sistem saraf periferi yaitu sistem saraf soma yang dibahagikan kepada saraf kranium, saraf spina, dan sistem saraf autonomi. Komposisi otak. Otak terdiri daripada grey matter 40% dan white matter 60% yang terkandung dalam tengkorak kepala. Sel otak termasuk neurons dan glial cells. Otak mempunyai 3 bahagian utama, yaitu cerebrum, cerebellum, dan medulla oblongata. Otak memerlukan 20% bekalan oksigen dan 20% aliran darah. Kegagalan memperoleh oksigen selama 3 hingga 5 minit akan mematikan sel otak. Sel otak. Otak dan saraf tunjang dibentuk oleh banyak sel termasuk neuron dan glial. Neuron juga disebut sebagai grey matter atau sel saraf, berfungsi untuk menghantar dan menerima isyarat kepada dan daripada otak dan sistem saraf. Glial 10 kali ganda lebih banyak dari neuron. Neuron membawa maklumat dan glial membantu proses ini. Ini contoh gambar raja sel saraf. Badan sel soma mempunyai nukleus dan mengawal fungsi sel. Akson ialah bahagian sel yang memanjang. Ia berfungsi untuk membawa impuls dari badan sel. Dendrit adalah struktur beranting yang menerima isyarat. Sinaps adalah ruang di antara akson terminal dan sel penerima. Glial cells. 90% sel otak dibentuk oleh glial cells. Ia tidak membawa impuls tetapi menjalankan beberapa fungsi penting seperti mencerna bahagian sel yang mati, menghasilkan myelin, lapisan lemak yang meningkatkan kelajuan penghantaran maklumat, dan menyediakan keperluan neuron. Sel otak yang dibahagikan kepada 3 seperti yang saya katakan tadi, yaitu cerebrum, cerebellum, dan medulla oblongata. Cerebral cortex ataupun dikenali sebagai cerebrum. Bahagian otak ini adalah yang terbesar, mengawal sebahagian fungsi-fungsi otak seperti aktiviti kecerdasan, fungsi kognitif, pengalaman yang berlaku secara sedar, ingatan, emosi, mengawal bahasa artistry, dan pendengaran. Bahagian ini boleh dibahagi kepada 2 hemisfera, yaitu hemisfera kanan mengawal bahagian kiri badan dan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan. Corpus callosum menyambung komunikasi antara hemisfera kanan dan hemisfera kiri otak. Ini contoh gambar raja hemisfera cerebrum, bahagian kiri dan kanan. Cerebellum terletak di bawah cerebrum dan berada di belakang medulla oblongata. Ia mengawal keseimbangan, postur,
pergerakan dan koordinasi otot, serta keseluruhan aktiviti motor. Bahagian inilah yang membolehkan pemain piano mendendangkan lagu dengan lancar. Kerosakan menyebabkan gangguan pergerakan yang halus dan keseimbangan badan. Contohnya sindrom mabuk akibat ditumbuk. Medula oblongata terletak di ujung atas saraf tunjang. Di sini gentian motor bersilang kedudukan di badan dengan di otak kiri ke kanan. Mengawal fungsi otomatik seperti pernafasan, penghadaman, pergerakan refleks, dan denyut jantung. Kegagalan medula berfungsi akan menyebabkan kelumpuhan. 8.2 Tanda dan gejala kecederaan kepala. Trauma di kepala boleh mengakibatkan kecederaan otak akibat daripada hentakan yang kuat secara langsung atau tidak langsung. Kebanyakan kecederaan kepala adalah kecederaan ringan, tetapi kecederaan kepala yang teruk mengakibatkan kecederaan otak yang teruk apabila pendarahan dalam otak, bengkak pada tisu otak, kerosakan otak yang teruk. Kecederaan kepala yang teruk boleh mengakibatkan kerosakan saraf yang kekal dan boleh mengakibatkan kematian. Kecederaan kepala juga boleh berkaitan dengan kecederaan bahagian tubuh yang lain, terutamanya leher. Tanda dan gejala: bengkak atau luka pada kulit kepala, sakit dan pening kepala, kabur pandangan, muntah, hilang ingatan, sawan, dan tahap kesedaran berkurang ataupun pengsan. Kesannya adalah tahap kesedaran yang berkurangan, mengantuk yang teramat sangat, muntah yang berpanjangan, sakit kepala yang teruk, tidak mampu menggerakkan tangan atau kaki, dan deria sentuhan berkurang, tidak dapat bercakap dengan betul, dan penglihatan semakin kabur. Seterusnya saya serahkan kepada Raylin. Hai, selamat petang. Nama saya Raylin Mission Mursidi. Saya akan sambung pembentangan dari kawan saya Ziala untuk pengendalian kecederaan kepala. Oke, untuk pengendalian kecederaan kepala, jangan gerakkan kepala, leher, dan tulang belakang mangsa. Pastikan tahap kesedaran mangsa. Kita periksa dia punya nadi dan napas. Sekiranya tiada, kita bersedia melakukan CPR. Jika ada luka pendarahan, kita hentikan dulu pendarahan. Bagi kes mangsa yang mengalami kecederaan kepala yang parah dan serius, dia mungkin mengalami kecederaan tulang belakang. Jadi kita bagi bantuan untuk kecederaan tulang belakang. Bawa mangsa ke hospital secepat yang mungkin. Oke. Menstabilkan kepala. Kita menstabilkan tengkorak kepala mangsa semasa memberi pertolongan cemas atau menunggu bantuan seperti dalam slide tersebut. Jika mangsa memakai slip coat ataupun collar, kita boleh gulung dia di bawah leher mangsa untuk memudahkan kita memegangnya semasa memberi pertolongan cemas. Hentikan pendarahan. Oke, kita boleh sapukan pembalut atau tisu bersih sekiranya berlaku pendarahan. Tekan dengan tegas apabila menggunakan perban atau tisu. Perban ni maksud dia pembalut yang diperbuat daripada kain kasa yang berwarna putih. Kecuali jika anda mengesyaki ada tengkorak yang pecah. Dalam kes ini, anda boleh menutup kawasan berkenaan menggunakan pembalut steril. Oke. Bagi kes lain, kita nampak mangsa dia ada cedera, mungkin cedera yang lama, dan dia ada pembalut di kepala dia. Contoh, kita jangan keluarkan pembalut atau tisu. Jika dia luka berdarah melalui pembalut, kita hanya gunakan pembalut yang baru untuk yang pembalut lama tadi. Sama kita mesti elakkan daripada mengeluarkan benda-benda asing di luka. Contoh dia kaca.
Okey, ketahui bahawa anda tidak boleh mencuci luka di kepala yang berdarah. Okey, bagi certain case, mangsa yang kecederaan kepala mungkin akan muntah. Jadi kita boleh bantu mangsa dengan memberi sokongan kepada tengkorak, leher dan tulang belakang mangsa apabila kita melipat ke sisi seperti dalam slide tersebut. Memohon pack ice. Sorry, saya ada typo di sini. Memohon pack ice saja. Bagi mangsa yang bengkak selepas trauma kepala, kita boleh gunakan pack ice untuk mengurangkan keradangan dan kesakitan yang mungkin muncul. Letakkan ais sehingga 20 minit, antara 3 hingga 5 kali sehari. Jika pembengkakan tidak surut, pastikan berunding dengan doktor dahulu. Anda boleh mengelakkan ketidakselesaan dan radang dengan meletakkan tuala di antara pack ais dan kulit Anda. Tanda dan gejala kecederaan tulang belakang. Antaranya adalah hilang deria termasuk kebolehan untuk berasa panas, sejuk dan sentuhan, hilang kawalan usus ataupun dikencing, aktiviti refleks atau kekejangan berlebihan, sesak napas dan sakit bahagian dada, serta pergerakan anggota badan tertentu lemah dan tidak dapat digerakkan. Sekian pembentangan dari saya, akan disambung pembentangan seterusnya oleh kawan saya Aizuddin. Saya Muhammad Aizuddin. Nombor program saya BA1111. Hari ini saya akan membentang tajuk 8.5 dan 8.6. 8.5 Pengendalian kecederaan tulang belakang. Pengendalian kecederaan tulang belakang. 1. Menentukan mangsa sekiranya masih mempunyai nadi dan bernafas. Nombor 2. Memberitahu mangsa untuk tidak melakukan sebarang pergerakan jika mangsa berada dalam keadaan sedar. Stabilkan kepala mangsa dengan memegang atau meletakkan objek berat di tepi kepala mangsa sehingga bantuan sampai. Nombor 3. Jika mangsa perlu digerakkan, tulang belakang mangsa perlu distabilkan dengan alat ataupun objek yang keras seperti papan atau papan spinal. Nombor 4. Menghubungi pihak ambulans secepat yang mungkin. Tajuk 8.6 Praktikal, teknik menstabilkan kepala, leher dan tulang belakang. Teknik menstabilkan kepala, leher dan tulang belakang. 1. Jangan menggerakkan kepala, leher dan tulang belakang mangsa kerana ini boleh menyebabkan mangsa akan mati atau lumpuh. Nombor 2. Pastikan tahap kesedaran mangsa dan pastikan pernafasan mangsa. Jika tiada pernafasan, bersedia untuk melakukan CPR. Sekiranya terdapat pendarahan, hentikan pendarahan tersebut terlebih dahulu. Nombor 3. Seterusnya, mangsa yang mengalami kecederaan pada bahagian kepala berkemungkinan besar mengalami kecederaan tulang belakang. Maka, hendaklah mengambil tindakan bantuan seperti bantuan untuk kecederaan tulang belakang. Nombor 4. Berikutnya, biarkan mangsa dalam keadaan kedudukan ia ditemui. Hanya menstabilkan kepala mangsa dengan memegangnya atau meletakkan objek yang berat di kiri dan kanan kepala mangsa. Hal ini kerana tidak mahu bahagian kepala mangsa mengalami gegaran sekaligus bagi mengelakkan keadaan mangsa menjadi lebih teruk. Nombor 5. Bawa mangsa ke hospital dengan kadar yang segera. Sekian, terima kasih.